Tu akhir zaman orang tak ada perasaan malu. Malu tak tempat. Malu nak main majlis ilmu. Malu nak main dengar kuliah. Malu nak main mengaji Quran. Malu nak main ni malu. Tak tutup aurat tak malu pula belum. Buka aurat sana sini tak malu. Ni dunia akhir zaman. Dunia akhir zaman ni belum. Kemudian, dan ulama menambahkan satu perkara, yakni iman seseorang kurang dan tiada bertambah. Siapa dia? Golongan orang yang fasik, kata ulama. Orang fasik ni tuan-tuan, iman dia duk berkurang dan tidak bertambah. Fasik hari ni banyak belum? Banyak. Na'udzubillah min zalik. No, tu kadang-kala tuan-tuan, orang yang banyak buat maksiat, rezeki dia murah Allah bagi. Banyak duit. Tiap-tiap bulan boleh pergi umrah. Taubat di sana. Di tempat Mekah, di tempat bumi Madinah pakai tutup aurat. Balik di Malaysia tak reti tutup aurat. Na'udzubillah min zalik. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب يسر ولا تعسر اللهم رب تمين بالخير يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله معافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان أما بعد. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala. Pada malam ni dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanpa melengahkan masa, kita mulakan majlis ilmu kita dengan membaca umul kita Inan Nabil Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi, Tuan Nadir, dan muslimin dan muslimat dan para AJK Masjid Nurul Amin Merbau. Sempak ke sepak? Sempak. Nah, jadi insya-Allah kali pertama saya datang masjid tuan-tuan ni, mudah-mudahan kita dirahmati dan diberikan oleh Allah Taala keampunan dan rahmatnya insya-Allah. Malam ni tak lama, lebih kurang pukul 12 kita berhenti boleh ke noh? Oh, semangat orang sini noh. Jadi insya-Allah. Malam ni saya nak share beberapa perkara sahaja berkaitan dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan ada dua benda yang paling aku bimbang terhadap umat aku, kata Nabi. Nabi cukup risau, Nabi cukup bimbang terhadap umat akhir zaman. Lebih-lebih lagi kita hari ini. Apa yang Nabi risau? Ada dua jenis kerisauan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Nabi risau iaitu golongan
orang yang menurut hawa nafsu. Dan yang kedua kata Nabi SAW, yang aku risau adalah golongan orang yang sentiasa berpanjangan angan-angan. Dua benda ni Nabi risau. Ikut hawa nafsu pun boleh jadi benda tak elok, panjang angan-angan pun tidak menjadi elok benda ni. Oleh itu kata Nabi SAW, jagalah diri kamu jangan terlampau mengikut hawa nafsu. Hawa ni tak salah. Hawa ni terjemah dalam maksud kita keinginan. Semua ada keinginan. Tanyalah sesiapa pun, semua dia nak syurga belaka, seorang pun tak mahu neraka. Ada? Saya tak tahu lah kot orang merba sempak ni nak pergi ke lain. Nah, semua matlamat kita nak dapat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keinginan semua nak syurga. Tetapi kita tak buat apa yang Allah Taala perintahkan kepada kita. Jadi apa dia kata ulama? Dalam kitab menyebutkan iman itu terbahagi kepada 3 bahagian. Apa dia iman itu? Yang pertama, iman itu bertambah dan berkurang. Iman ni ada terdapat 3 jenis. Jenis yang pertama bertambah dan berkurang. Iman siapa dia yang bertambah, iman siapa dia berkurang, iaitu iman para manusia dan para jin. Iman manusia ni dia kejap, saat dia tambah, saat dia kurang. Bila tambah ni tuan-tuan, sekupang habuk pun tak boleh pakai. No? Bila iman dia naik ni balong, sekupang habuk pun dia tak boleh pakai. Baru ni ada satu orang Pak Long di kampung saya. Dia ni semangat nak pergi daftar tabung haji Pak Long weh. Pergilah sampai tabung haji. No? Jumpa dengan tabung haji, dia abang kata pak cik nak buka tabung haji, dia kata boleh. Pak cik bagi, orang kata bagi IC. Dia kata IC tak ada, pasport ada. Orang Kedah dia tak panggil IC belum, dia panggil pasport. Nah, pak cik balik kawan kaunter tu pun nak buat, pak cik Bangla, awak tengok muka aku macam Bangla. Cuba pak cik awak keluar pasport ngak, awak keluar IC biru. Ni lah IC kad penalan. Tak, aku panggil pasport. Ini orang Kedah lah belum dia panggil pasport benda tu pun. Tak apalah. Bagi pasport tu, bagi IC tu, kawan pun daftar. Kawan tu pun abang, pak cik, minimum pak cik nak buka tabung haji kena bayar 1,500. Dia kata tak mau, 1,500 murah sangat, aku nak bayar 10,000. Oh tu kawan semangat nak pergi haji. Tolong, semangat nak pergi haji. Kawan tu pun tak apalah, dia kata pak cik, boleh tak nak minta ibu jari, cok. Dia kata bukan setakat ibu jari kaki boleh bagi lah. Kawan tengah semangat balong. Jangan larang orang macam ni, semangat. Hello. Semangat. Tadi abang pula, pak cik boleh pi tahun 2000 berapa pun tak ingat balong weh. Oh, payah dah kata aku bayar mahal dah. Bukan kira bayar mahal, dia ikut turn balong weh. Nah, buat aku mati dulu. Mati dulu buat badan haji lah balong weh. Kawan pun tak apa, balik lah balong, semangat duk ada tu tak apa. Balik rumah, anak telefon. Pak, cik nak sambung belajar tapi duit tak cukup. Loh, abang lambat, aku baru pergi buka tabung haji tadi. Nah, dia kata kat anak dia. Tak apa, betul pak, kalau cik ada duit, cik tak minta ke apa? Tak apa, esok aku pergi minta balik kat tabung haji. No, pergi minta balik. Nah, belum. Pergi minta balik, sebab apa? Iman tengah turun. Cuba iman tengah naik. Sampai kaunter terjaga, Pak Long, mai buat apa pula? Nak ambil duit balik. Pak Long, tak boleh Pak Long weh. Pak Long dah daftar haji dah. Tak ada, duit aku bukan duit hang. Dia mula marah. Sebab apa? Iman dia tengah naik balong weh. Cuba iman lemah. Ni kata iman manusia bertambah dan berkurang. Bila bertambah ni balong, orang larang buat benda baik pun tetap dia nak buat. Contoh, orang abang dah balong, lepas mayang sunat, selepas mayang asar, tak ada semayang sunat. Dia buat juga orang larang. Dia tahan jangan duk larang aku, jangan jadi iblis dia tahu. Mampu kawan. Sebab apa? Semangat nak buat. Cuba dah buat lama, lepas tu iman kita lemah. Orang tanya Pak Long, lama tak nampak di masjid lah? Cukuplah minggu lepas dah pergi seminggu. Pak Long, tu kata iman kita boleh bertambah bila-bila masa, boleh berkurang bila-bila masa. Berkawan dengan orang yang sentiasa ingat pada Allah, kita akan banyak ingat pada Allah. Kawan dengan orang yang jauh dengan Allah, kita pun akan jauh dengan Allah. Tu kita bimbang. Takut kita punya lemah iman, Allah campakkan kebencian dalam diri kita. Apa benci Pak Long?
Kata Al-Imam Al-Ghazali, ada 4 tanda-tanda Allah mula benci kita. Nah, 4 tanda-tanda Allah mula benci kita. Apa dia? Pertama, tanda Allah mula benci kita, Allah mula sibukkan kita dengan urusan yang tak penting. Majlis ilmu tak boleh mai, kuliah tak boleh mai, semayang jemaah tak boleh mai. Tapi dia suka komplain orang. Dia suka kecam orang bila orang buat baik. Nah, tengok baru ni ada satu orang hamba Allah tu. Dia buat program, dia buat ajak orang semayang subuh macam Jumaat. Nama apa balong dia tu? Nama apa dia? Ali Tata. Besar pahala dia balong weh. Nu di Johor sampai 2 kali semayang subuh. Besar pahala dia. Mau permulaan dia ajak orang semayang subuh macam Jumaat, orang lain pakai ikut, besar pahala. Tu pun ada orang kecam. Dengar kata yang kecam tu, orang daripada Merbau Sempak ni dengar kata, duk pi selidik ikut Facebook tu balong orang Merbau Sempak ni lah balong. Duk pi kecam ni pada dia. Dia kata pada dia, hak pi semayang subuh tu bukan ikhlas belaka, kerana arti. Na'udzubillah min dzalik. Ni kata gangguan daripada makhluk balong weh. Kita dah tak mau buat ibadat, jangan ganggu orang buat ibadat. Baru ni duk viral balong. Balong tengok dalam WhatsApp. Depa duk viral satu orang manusia duk pi tanya Bangla semayang. Balong, video Bangla tanya semayang. Dia tanya Bangla tu bayar semayang subuh berapa? Bayar tu penjawab semayang subuh 4. Nah, hai tuan-tuan takkan tak main TikTok langsung. Oi, bagus orang Merbau Sempak nak TikTok pun tak ada. Tak main noh. Patut tengok muka ahli syurga belaka. Belum. Viral lah video tu masuk dalam grup. Dia tanya subuh berapa? Kawan ni jawab 4. Tanya pula semayang lohok berapa? Dia jawab 12. Tanya pula mayang asyak berapa? 4. Tanya pula mayang maghrib berapa? 5. Tanya pula mayang isyak berapa? 16. Orang semua mengaji mana oi. Dia dah pergi soal ibadat orang. Lepas tu pula dah tanya tu pula, dia pergi test pula. Suruh Bangla tu baca Fatihah. Balong oi. Lidah Bangla dengan lidah Melayu mana nak sama balong oi? Dia dah pergi komplain Fatihah orang Bangla ni tak betul. Cuba suruh Pak Long tu baca ngak, lingkup kita. Aduh, tu nak abang cerita pada kita, dia pergi soal orang tentang ibadat. Bangla tu jawab betul lah, Pak Long semayang subuh 4, betul ya? Apa dia? Sunat 2 rakaat sebelum subuh dan semayang subuh 2 rakaat jadi 4. Sebab apa? Faham kita mudah lagu ni. Sebab kebanyakan belah-belah Bangla, tempat-tempat Bangladesh Pak Long, dia pakai banyak mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni Pak Long, semayang sunat mereka seolah-olah diwajibkan untuk dibuat. Benar tu. Tu dia boleh jawab betul belum? Zuhur 12, betul? 4 rakaat sebelum zuhur, semayang zuhur 4 rakaat, lepas zuhur 4 rakaat, 12. Belum? Kalau jangan ada pitikan nombor ekor pula tadi. Orang duk bagi angka, kalau tulis pi catik pi tikam. Masalah agak ni. Tu iman kita lemah, dia suka nak mempersoal ibadat orang. Hak ni Nabi tak buat, hak ni Nabi tak buat, tak ada dalil. Contoh. Belum, tengok tu imam kita. Sebelum dia nak mula semayang, imam dulu-dulu dia banyak, apa dia? Sebelum nak mula semayang, dia banyak baca suratul Nas. Imam dulu-dulu. Nah, walaupun tak ada dalil, tapi dia buat sebab apa? Dia ambil fadilah, kelebihan daripada surah An-Nas tersebut. Kan ada berlaku zaman Nabi, mereka duk main komplain tu imam mereka sesat. Sesat macam dia. Tu imam tu pelik, tiap-tiap waktu duk baca surah Ikhlas, tak ada surah lain ah. Kalau mau kita pun komplain belum oi. Mai habaq ke Rasulullah, ya Rasulullah, imam kan ni pelik sangat. Pasal apa? Tiap-tiap waktu duk baca surah Ikhlas. Sini panggil apa? Al-Ikhlas ke Kulhu? Ikhlas dah, orang Kedah panggil Kulhu belum? Nah, sama juga waktu saya kecil-kecil belajar Quran di kampung-kampung, kami tak panggil surah Fatihah. Kami panggil surah Al-Ham. Bila pi ketemu duga, ustaz temu duga suruh baca surah Fatihah, bingung terus hilang. Ustaz kata, baca surah Fatihah. Mana saya tahu. Habis yang baca nak semayang baca apa? Baca surah Al-Ham. Belum. Baca enggak? Kita pun baca lah belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Itulah surah Fatihah. Dah Alham, gaduh pula. Belum. Nah, itu lumrah belum.
Tu imam ni duk baca kulhu, duk baca ikhlas hari-hari balong oi. Sampai dia pi abad, ya Rasulullah, imam kami ni sesat kot. Tiap-tiap waktu baca al-ikhlas, tak ada surah lain ke? Rasulullah kata pada dia, wahai si fulan, balik bagi tahu dekat imam hampa tu, sesungguhnya syurga sedang tunggu dia. Sebab apa balong? Sebab dia banyak baca suratul ikhlas. Tu kita nak ambil fadilat daripada surah tersebut. Kan orang kata, saya baca Quran juga 30 juzuk. Buat apa balong? 3 kali surah Al-Ikhlas, 30 juzuk boleh tak? 3 kali surah Al-Ikhlas, memang pahala dia seperti baca 30 juzuk balong. Tetapi orang yang membaca 30 juzuk lebih manfaat daripada baca kulhu 3 kali. Nah, abang pada kita nak ambil kelebihan. Baca surah orang kata An-Nas, tujuan dia nak hindar daripada bisikan iblis. Kita ni balong bila masa semayang tak ingat dunia. Cuba balong yang angkat takbir balong, dunia pun dia ingat. Nah balong. Seluar dalam yang hilang 30 tahun, cuba semayang, jumpa balik balong. Nah, Allah tang tu punya. Nah balong. Dia bukan nak sambung Allahu Akbar. Dia kata dia, tang tu punya seluar dalam tu selik, tu dia. Balong. Tu kata Nabi SAW, Imam Ghazali bersebut, tanda Allah mula benci kita, dia sibukkan dengan kita dengan dunia tanpa sebab. Cari rezeki sampai tak ada masa, cari rezeki pagi petang siang malam sampai tak ada main majlis ilmu, kuliah pun tak ada main, semayang pun tak ada main. Tu akhir zaman orang tak ada perasaan malu baru. Malu akhir zaman dicabut. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, tanda hati kita telah mati pada dia. Yang kedua, Allah mula tutup penglihatan kita daripada melihat benda yang baik. Mata kita ni balong, dia tak boleh tengok benda yang baik. Balong. Nah, Quran tak boleh tengok. Bukan setakat kata tutup ni balong. Rabun pun sakit mata dah. Rabun silau. Tuan-tuan bawa kereta malam, terlupa nak pakai spek mata, silau. Nak marah orang depan kan nak marah diri sendiri. No, kita marah orang depan. Haram kau kereta depan ni bagi dia pun tinggi padahal kita silau. Tu baru silau balong. Ada satu orang kampung saya tuan-tuan, dia bukan ni tuan-tuan, rabun. Dia punya rabun tuan-tuan tahap gila punya. Pasal apa pula Ustaz? Pasal dia pi masjid bawa bini dia, balik masjid bawa bini orang. Dia punya tahap rabun tu balong oi. Ayat apa duk turun ni balong? Ayat ikut. Ingat ayat apa balong? Ingat kucing jin ke apa ke? Nah, buta je mata kena kucing jin tu. Nah balong. Hak maklum tu pun ikut juga sebab apa? Rabun. Dua-dua rabun. Kawan duk sangka laki dia, hak ni duk sangka bini dia. Dia pun pelik sebab apa? Selalunya balik masjid dengan bini dia naik motor, pegang besi carrier belakang. Takut batal ayat sembahyang. Tapi hari tu pelik, bini peluk. Oh, dia kata bini ku mentang beat nak mampu dah apa? Nak belum? Dia kata bini dia mentang beat. Rupanya bini orang. Balik-balik sampai rumah, anak tanya, "Pak, ya, mak baru ke?" "Dak ah. Mak lama ah." "Uish, takkan kau Pak, mak lama lawa lagi, ni mak baru huduh, gigi pun tak ada." Kata pak anak ni. Pak dia kata, "Biar betul. Betul ya?" Cuba pak tengok, dia pun ambil spek mata duk gosok, buh-buh spek mata. Lah, salah buat balik bini tok siak. Salah buat balik. Nah, tu baru rabun. Allah tutup penglihatan, kita tak boleh tengok benda baik. Tu kadang-kadang tuan-tuan tengok disebabkan apa nama bakhil. Bakhil ni tuan-tuan bahasa kita kedekut. Nah, orang bakhil ni tuan-tuan, dia ada kesempatan, dia ada harta, dia ada peluang untuk sedekah, tapi dia lari daripada bersedekah. Tu nama dia bakhil balong. Nah, tu kita kena jaga balong. Ni iman manusia bertambah dengan berkurang. Time nak semayang jemaah ni orang kita ikut imam, time mood dia okey, time mood dia tak okey balong, balik awal. Tu nak bak dah kita. Yang kedua kata ulama iaitu iman tiada bertambah dan tiada berkurang, iaitu iman para malaikat. Iman para malaikat belum tak ada tambah, tak ada kurang, steady. Kita ada agak turun naik. Macam orang sakit jantung mati tu belum, ada pada cok tu. Kan meter tu sat turun, sat naik, sat turun, sat naik belum. Mana nampak dah kita. Kemudian yang ketiga,
bertambah dan tiada berkurang. Iman siapa dia bertambah? Iman siapa dia tak berkurang? Iman para anbiya. Iman para anbiya duk bertambah, tak kurang belum. Tengok Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah uji dia macam-macam tuan-tuan. Mau kita dapat ujian daripada Allah, nak alhamdulillah kan nak innalillah? Kita dapat ujian daripada Allah belum? Itu tanda hati kita mati, kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua tadi, mata kita buta. Yang ketiga apa dia? Telinga kita pekak. Apa maksud telinga pekak? Tak pernah dengar benda baik. Orang nasihat tak boleh terima. Orang cakap benda benar tak mau terima. Orang duk kata ni tak mau terima. Na'udzubillah min dzalik. Moga Allah Taala pelihara kita. Mai orang nasihat, jangan buat macam ni. Jangan buat macam ni tak betul. Ha, mun baru nak berubah, nak nasihat aku ni. Telinga dikunci belum? Pekak. Yang keempat apa dia kata Imam Ghazali? Tanda orang yang Allah Taala matikan hati dia yang keempat, iaitu Allah keraskan lidah dia daripada menyebut nama Allah. Payah baru nak sebut nama Allah. Nah, ni pejam celek kita nak masuk Ramadan tak lama dah belum. Ni orang merba sempak puasa bila? Belum. 12 bulan 3. Tak sama dengan Kedah lah. Kedah dia puasa bulan Ramadan je, bulan lain dia tak puasa. Belum. Nah, betul bulan lain siapa puasa? Isnin Khamis siapa buat? Puasa sunat hari putih siapa buat? Belum. Oh payah saya pun tak buat belum. Asal puasa je tengah hari terlupa. Belum. Nah, tu kita kena minta pada Allah. Apa dia tuan-tuan? Kita yang disebut amal soleh kita kena faham. Apa maksud amal soleh? Amal soleh kalau terjemah daripada segi bahasa, memang nama amal yang baik, betul. Tapi tuan-tuan kena ingat, yang baik belum tentu soleh. Apa maksud amal soleh? Amal soleh ni bermaksud sesuatu amalan yang dibuat dengan mengikut jalan syariat. Syariat ni apa dia? Jalan agama. Nak puasa, kena ikut jalan agama. Bukan boleh ikut diri sendiri. Nak semayang 5 waktu, kena ikut jalan agama. Nak ambil wuduk, nak semayang, kena mengaji. Mengaji ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, baru betul. Nah, semayang baik tak baik? Baik. Siapa berani jawab semayang tak baik? Belum. Semayang baik? Baik. Tapi belum tentu Allah Ta'ala terima semayang ni dah. Nah, contoh semayang baik? Baik. Semayang baik? Baik. Cuma kita nak abang. Ya. Semayang bagus? Bagus. Orang semayang subuh 2, Pak Long semayang subuh 8. Bagus tak bagus? Belum. Baik tak baik belum? Tak baik lah belum. Sebab syariat suruh kita buat 2 bukan 8. Tanya pula pasal apa Pak Long semayang sampai 8. Pak Long jawab, Ustaz semayang siap-siap untuk esok takut tak bangun. Belum. Tak bagus lah Pak Long. Contoh lagi pada dia. Syariat menyebutkan kita puasa bulan Ramadan bermula daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ada. Pak Long tak? Pak Long sahur 5.30 petang, 7.30 pagi buka puasa dah. Itu puasa orang kecil manis Pak Long. Dia nak ambil darah jumpa doktor, dia puasa malam Pak Long. Pak Long nak buat lagi dah. Tu nak buat amal ibadat, jangan ikut kepala otak lagi dah. Ikut apa yang telah ditulis, apa yang telah diberikan kepada kita, baru kita selamat Pak Long. Tu saya teringat dalam kitab Munyatul Musalli menyebutkan, Imam Ghazali sebut berapa ramai di kalangan kita yang zahir mereka solat tapi hati mereka problem dengan Allah. Tu saya teringat kalam daripada seorang kiai, dia sebut, Ustaz, jalur mana kita nak masuk syurga? Jalur sembahyang, belum tentu sembahyang kita Allah Ta'ala terima. Sembahyang maghrib tadi tuan-tuan, belum tentu Allah Ta'ala terima sembahyang maghrib kita. Masuk saya 2 kali 5 10. Tuan-tuan mungkinlah sebab tuan-tuan ni ahli syurga belaka, tengok muka pun tahu. Sebab semalam saya mimpi antara makhluk yang masuk syurga paling awal orang merba sempak. Sekok pun tak mau amin, dahsyat dengan orang sini noh. Pak Long tak mau pergi syurga lah. Kan Pak Long nak pergi tang lain, RNR. Pak Long tu pun ada orang duk pemain kan Pak Long. Na'udzubillah min dzalik. Moga Allah Ta'ala pelihara kita Pak Long nah. Moga Allah jaga iman kita. Tu nak bak pada kita tuan-tuan hadirin hadirat.
Bila Allah benci ni tuan-tuan, hidup kita akan bergelombang dengan maksiat pagi petang siang malam. Hari ni orang tak ada perasaan malu. Sebab apa? Iman mereka hilang. Iman mereka hilang. Malu hari ni pula tak bertempat. Tak reti baca Quran, malu. Semayang orang sepi mengaji, malu. Takut ustaz kata tua-tua baru nak mengaji. Bolehkah sebut tua? Kan kasar sangat. Nah. Orang sini panggil apa tua? Kan orang lama. Orang lama lah nak. Tua nampaknya kasar dengan noh. Tuan-tuan tapi tak boleh terima diri jadi tua noh. Pelik tengok betul. Nah, tuan-tuan. Nah, nak bak dari kita. Kita ni tuan-tuan hampir nak gugur dah. Nah, usia-usia kita ni banyak boleh gugur balong oi. Memang Nabi sebut umat akhir zaman umur dia sampai 60 hingga 70. Tapi kebanyakan yang mati bawah 50-an banyak balong. Tambahlah ni mati banyak, mati terkejut. Tak ada penyakit apa mati, lah semalam baru jumpa dia minum kopi, malam. Hello, nampak lagi tak? Tu akhir zaman orang tak ada perasaan malu, malu tak bertempat, malu nak main majlis ilmu, malu nak main dengar kuliah, malu nak main mengaji Quran, malu nak main ni malu. Tak tutup aurat tak malu pula balong. Buka aurat sana sini tak malu. Ni dunia akhir zaman. Dunia akhir zaman ni balong. Kemudian dan ulama menambahkan satu perkara, yakni iman seseorang kurang dan tiada bertambah. Siapa dia? Golongan orang yang fasik, kata ulama. Orang fasik ni tuan-tuan, iman dia duk berkurang dan tidak bertambah. Fasik hari ni banyak balong? Banyak, na'udzubillah min dzalik. No, tu kadang-kala tuan-tuan, orang yang banyak buat maksiat, rezeki dia murah Allah bagi. Banyak duit. Tiap-tiap bulan boleh pergi umrah. Taubat di sana. Di tempat Mekah, di tempat bumi Madinah pakai tutup aurat. Balik di Malaysia tak reti tutup aurat. Na'udzubillah min dzalik. Hello, duit banyak tiap-tiap bulan boleh pergi umrah. Rasa buat dosa banyak, pergi Mekah taubat. Awak syarat taubat di Mekah agak? No, syarat taubat ialah meninggalkan segala perbuatan. Berazam tidak melakukan perbuatan tersebut. Tinggal terus, jangan buat dah. Hello. Tapi tak, orang hari ni taubat je pergi Mekah. Agak-agak naik atas kapal terbang. Kapal terbang tu terjun dalam laut sebab kita buat dosa pada Allah. Ya. Ada orang baru ni saya buat jemaah balong ni. Naik kapal terbang buat pergi Mekah balong. Tak semayang. Katanya dia pasal apa tak semayang? Dia kata payah ustaz nak semayang. Dia kata Pak Long, mau kapal terbang ni terjun dalam laut punca daripada Pak Long jawab depan Tuhan. Malu. Nak abang pada kita. Hari ni bala Allah turun kepada kita sebab ramai di kalangan kita tak berani tegur orang buat maksiat. Takut nak bertegur orang buat maksiat. Takut kena ni, kena tu, kena ni. Takut dengan manusia. Dia tak pernah takut dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Nabi SAW, al-imanu nisfani, fanisfu fi sabri, wa nisfu fi syukri. Iman itu terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, bagaimana nak dapat keimanan, nak tambah keimanan. Kata Nabi SAW, iman itu ada pada sabar. Tu kata Nabi SAW, ada 4 benda yang kita mudah sebut tapi nak buat payah. Tuan-tuan, ada 4 benda kita mudah sebut tapi nak buat payah. Apa dia? Pertama, mudah sebut nak buat payah. Nama dia sabar. Tuan-tuan jumpa orang kena musibah, kena ujian, tuan-tuan habaq kat dia, sabar banyak-banyak nah, Allah uji. Agak-agak dia jawab apa? Hello, dia jawab apa? Hang tak kena tak apa, cuba hang kena ngak. Betul belum? Baru ni saya terlepas 2 tahun lepas pondok saya banjir. Banjir hari pertama pondok saya tak kena ayak, pondok saya tinggi. Sebelah rumah saya tu pondok makcik tu ayak masuk tenggelam, parah dada. Saya pun habaq dekat makcik tu kot tingkap. Makcik, sabar nah, Allah uji. Makcik tu tak kata apa. Oh, sabar sungguh lah balong kira dia tu. Tak kata apa. Saya pun tak apalah balong. Duk esok Allah Ta'ala nak bagi saya rasa banjir, rumah saya pun tenggelam. 2 hari banjir, kali kedua tenggelam. Makcik tu main kot pintu, ustaz, sabar tak sabar ustaz? Dia balas dendam pergi kot tu balong weh. Nah balong, betul balong, sabar mudah sebut nak buat payah.
No? Yang kedua Nabi sebut, mudah sebut, nak buat payah, nak tak nama. Nama dia redha. Redha mudah sebut, nak buat payah. Aku redha dah, belum. Orang yang redha akan terima ujian daripada Allah dan takkan pernah mengeluh apa yang Allah bagi pada dia. Kita lambat-lambat sikit mengeluh. Pasal apa Allah Ta'ala bagi aku macam ni? Pasal apa? Bukan kata aku tak semayang, aku semayang dah. Bukan tak sedekah, aku sedekah dah. Kita duk komplain balong, na'udzubillah min dzalik. Moga Allah Ta'ala pelihara kita balong. Yang ketiga kata Nabi SAW, apa dia? Mudah sebut nak buat payah. Apa dia? Khusyuk dalam semayang. Mudah sebut nak buat payah. Siapa khusyuk semayang maghrib tadi? Cuba abang mai. Saya pun hilang khusyuk balong tambah baru ni pula balong pondok saya kena banjir. Pondok saya tiap-tiap banjir je mesti ayak naik mesti banjir balong. Balik kebetulan naik bah. Saya pelik bah tu balong, hak selalu saya naik tiap-tiap hari tu balong, tak pernah berhenti semayang subuh di masjid sampai di tempat istimewa semayang. Hari tu bah tu dengar orang bang berhenti. Dah nak turun semayang. Driver bah nak turun bah, dia kata apa dia? Siapa-siapa yang berasa Islam turun semayang. Pacak kepala kita balong kita pun turun lah balong, turun ambil ayat semayang, masuk dalam masjid. Azan dulu balong. Kan ni tu. Tengok jam tu bunyi dah balong dia masuk dalam masjid, orang pun azan, orang komat. Habis komat kita pun naik semayang, angkat takbir, Allahu Akbar, tengok tu imam baca surah Sejadah, pacak kepala tu. Dalam kepala otak dah fikir balong pondok aku banjir ni mampui. Imam ni pula haram duk baca panjang-panjang pasal apa? Hak driver bah pun kena. Hak pun satu hal duk berhenti pasal apa? Semua meribah. Masa bila nak khusyuk balong? Rupanya Allah Ta'ala nak bagi hikmah. Kalau bah tu tak berhenti semayang subuh, saya sampai depan pondok saya tak boleh jalan masuk. Sebab apa? Ayak parah dada balong. Tapi disebabkan bah tu berhenti semayang, lebih kurang pukul 7 lebih kat balong, baru ayak tu surut. Sampai depan pondok saya boleh jalan masuk. Sebab apa? Ayak dah mula surut. Tapi kita tak nampak hikmah daripada Allah. Balong, tak nampak hikmah daripada Allah. Tu masalah balong. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Ingat senang nak khusyuk dalam semayang. Azan lu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat dikasihi oleh Allah Ta'ala. Boleh lagi ke? Sampai ke berapa? 12. Oi, bayar pun 8.30 ni. Belum. InsyaAllah sikit lagi belum. Hadirin hadirat. Jangan abang belum. Khusyuk mudah sebut tapi nak buat payah. Mai ustaz tu sebut, Pak Long, nak khusyuk kena buat amalan ni. Pak Long, nak khusyuk kena baca ni. Cuba Pak Long tanya ustaz khusyuk semayang. Belum. Mudah sebut nak buat payah. Waktu semayang lah satu dunia kita ingat. Allahu Akbar. Yang keempat kata Nabi SAW, mudah sebut nak buat payah datang nama. Yang keempat iaitu nama dia ikhlas. Mudah sebut nak buat payah. Aku ikhlas dah. Belum lagi belum. Ikhlas ni dia kena jadi seperti mana suratul ikhlas. Nama surah al-ikhlas tapi tak ada satu pun perkataan ikhlas dalam surah tersebut. Kalau kita boleh pergi cerita ke orang, aku ikhlas dah. Belum lagi belum. Aku ni dah. Belum lagi belum. Tu kita kena jaga. Kemudian kata Nabi SAW, ada dua bahagian. Pertama, sabar atas bala. Yang kedua, syukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Barulah kita akan cukup. Akan rasa apa dia? Akan sempurnalah iman seseorang manusia bila ada dua ni apa dia? Sabar dan syukur dengan nikmat Allah. Allah bagi apa pun terima. Allah bagi buruk pun terima. Allah bagi hak baik pun terima. Tapi itu dia lah kita ni tentang manusia ni. Dia bila berdoa pada Allah, dia minta yang terbaik untuk diri dia ke? Dia minta yang terbaik untuk Allah? Pak Long, sepanjang Pak Long duk doa, Pak Long minta yang terbaik untuk Pak Long ke? Pak Long minta untuk Allah? Diri sendiri banyak Pak Long. Ya Allah, bagilah aku macam ni, bagi macam ni. Itu yang Allah lambat bagi kat kita. Sebab apa? Allah Ta'ala tahu. Hang minta yang terbaik untuk hang, tapi dekat aku tak baik, tak ada guna. Jadi nampak guna Pak Long?
minta yang terbaik di sisi Allah. Bila baik di sisi Allah, baiklah untuk aku wahai Allah. Nah, baru senang nak buat ibadat. Ni kita minta pada Allah nikmat. Kadang-kadang orang ni tuan-tuan, dia ni tak pernah minta. Tak pernah dalam doa kita minta sakit, semua minta sihat. Jumpa ustaz minta amalan umur panjang, minta amalan murah rezeki. Belum? Asal jumpa ustaz je, jumpa orang alim je, minta amalan murah rezeki, minta amalan umur panjang. Cuba malam ni saya nak bagi satu amalan umur pendek, tuan-tuan nak tak? Nah, amalan malam ni umur pendek, mati cepat mau. Siapa pun tak mau, belum saya pun tak mau. Walaupun saya reti belum, dia tak baca ke darah, takut mati awal. Belum. No, Allahu akbar tuan-tuan. Tu bimbang. Apa dia kata Imam Ghazali? Tanda seseorang payah nak buat kebajikan. Tanda seseorang bila Allah benci pada dia, yang pertama dia tenang bila mana melakukan maksiat. Buat maksiat tak rasa apa balung, tinggal sembahyang tak rasa apa, tak puasa tak rasa apa, tak tutup aurat tak rasa apa, semua tak rasa apa, rasa biasa. Nanti Allah Ta'ala bagilah aku taubat, bukan aku tak taubat dah. Itu yang pertama. Yang kedua, berat nak buat kebajikan. Nak berzikir berat, nak baca Quran berat, nak main majlis ilmu rasa berat, nak main dengar kuliah rasa berat. Kena pula main-main ustaz je ni kata ke orang, lagi balik awal. Na'udzubillah min zalik lah. Moga Allah Ta'ala pelihara kita balik nak. Hello. Dan yang ketiga, tanda hati kita mati pada dia, kata Imam Ghazali, kita tahu kematian itu pasti, tapi kita tak buat persiapan untuk bertemu dengan kematian. Belum? Kematian hari ni banyak belum? Banyak. 5 bulan lepas kepada dia, hak berlaku di El Mina, kapal terbang langgar motor. Pernah tuan-tuan fikir tak? Bagaimana kapal terbang tu boleh langgar motor? Dalam sejarah belum weh. Nah, hak motor tu pun tak terlintas. Dia pakai helmet, bawa motor dalam jalan dia, dia berjaga-jaga dia. Langgar kereta pun tak, kereta langgar dia pun tak, tapi kapal terbang cari dia. Siapa sangka belum? Mati pula bukan syarat muda, bukan syarat tua. Hak bawa motor muda, hak duduk dalam kapal terbang muda. Belum? Allah, bukan lama malam 2 minit lagi belum oi. Habis. Tengok pula sebelum tu dia. Seorang profesor meninggal tengah mengajar kuliah subuh di Shah Alam. Tengah duk syarah kuliah subuh, lekat di dada minum air, pergi awal. Daripada pandangan mata kita, kita tengok dia mati husnul khatimah. Mati tengah buat benda baik. Semua pakat cemburu. Saya pun cemburu mati macam dia. Saya pun teringin nak mati macam dia. Tapi bukan malam ni, malam lain. Tak ada buat persiapan lagi belum, dosa banyak. Belum. Kita tahu kematian itu pasti, tapi kita tak buat persiapan. Berita kematian hari ni banyak. Budak kecil yang autism ke apa tu belum? Nama apa adik Zain, tak adik Zain tu belum? Tak selesai belum. Di simpang mulai baru ni lori gula. Tu semua Allah Ta'ala nak cerita pada kita supaya kita beringat tentang mati. Kalau bila kamu ingat pada kematian, nescaya akan menghancur kelazatan dunia pada diri kamu. Belum? Belum. Saya nak kongsi satu kisah. Seorang raja. Raja ni, dia jumpa dengan satu orang Pak Long. Pak Long ni tua dah. Dia buat makan. Dia buat makan di istana. Dia panggil rakyat jelata. Wak keluar habis banduan-banduan daripada penjara, wak keluar. Jumpa dengan satu orang Pak Long. Dia pun tanya Pak Long tu, "Pakcik, awak pakcik tak makan? Saya dah suruh chef saya masak 100 jenis lauk." Pakcik ni jawab, "Wahai raja, saya tak lalu nak makan." Raja tu pun terkejut. 100 jenis lauk kok takkan tak lalu nak makan? Ya, tak lalu. Pasal apa? Cuba cerita. Tak boleh nak cerita, wahai raja. Habis tu macam mana? Saya nak tahu. Ada cara raja nak tahu, ada cara dia. Cara dia macam mana? Raja kena lantik saya jadi raja dulu. Halo. Bukan permintaan orang ni belum. Dia kata apa dia? Raja kalau nak tahu pasal apa saya tak lalu makan, raja kena lantik saya jadi raja dulu. Halo. Raja tu pun nak tengok pasal apa tak lalu makan ni.
Lantik dia buat announcement. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, hari ni Patik meletakkan jawatan sebagai raja. Patik melantik dia jadi raja. Kawan ni dapat gelaran jadi raja, automatik dia panggil ketua polis negara mai. Dia panggil ketua polis negara mai tak? Awak raja, bawa raja yang lama pergi lempak dalam penjara. Tak ada apa-apa kena buat penjara daripada lui. Nah, baru letak jawatan pas penjara dah. Lepas tu habaq dekat dia, raja yang lama akan dikenakan hukuman gantung. 7 hari lagi ada masa untuk hidup.